السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam yang mulia ni menyambung perbahasan daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir sebelum ni kita berhenti pada bab yang ke-47. Bab yang ke-47 ni muka surat 291. Bab yang ke-47 di bawah tajuk Percaya dengan petua dan pantang larang orang-orang terdahulu. Jadi kita tengok teks nas daripada kitab Talbis Iblis yang dinukilkan. Dia kata waqad labbasa iblisu ala jumhuril awam bil jarayani ma'al adat wa dhalika min akthari asbabi halakihim. فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والإسلام في اعتقادهم على ما نشأوا عليه من العادة. فترى الرجل منهم يعيش 50 سنة على ما كان عليه أبوه ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ. ومن هذا تقليد اليهود والنصارى والجاهلية أسلافهم. وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة. فترى لرجل يعيش سنين يصلي على صورة ما رأى الناس يصلون ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدري ما الواجبات ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين. ولو أنه راد تجارة لسأل قبل سفره عما ينفق في ذلك البلد. ثم ترى أحدهم يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ولا يعلم أنه إذا ركع قبله فقد خالفه في ركن فإذا رفع قبله فقد خالفه في ركنين فبطلت صلاته. Terjemahan dia dalam muka surat 292. Kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam syarah dalam Talbis Iblis, dia kata waqad labbasa iblisu ala jumhuril awam bil jarayani ma'al adat. Muslihat iblis terhadap manusia secara umum adalah kebiasaan mereka yang mengikuti adat resam. Maknanya adat resam ni menjadi tempat yang paling kuat iblis untuk mengekalkan manusia dalam benda yang salah. Dan ini termasuk faktor kerosakan mereka yang paling menonjol. Kata Imam Ibn Jauzi, وَذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ أَسْبَابِ هَلَاكِهِمْ. Inilah bab yang paling banyak berlaku kerosakan manusia itu, iaitu tak mahu keluar daripada benda-benda yang tak betul. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ الْآبَاءَ وَالْإِسْلَامِ فِي اعْتِقَادِهِمْ. Kata Imam Ibn Jauzi lagi,
Antara kerosakan tersebut adalah mereka mengikuti bapa dan nenek moyang mereka dan agama Islam yang mereka anuti hanya berdasarkan adat dan cara mereka dibesarkan semenjak kecil. Ada antara mereka itu yang sudah hidup selama 50 tahun dengan hanya mengikuti apa yang diwarisi daripada amalan bapanya dan tidak pernah terfikir apakah amalan yang diikuti itu benar ataupun salah. Seperti pegangan Yahudi, Nasrani dan orang jahiliyah yang selalu mengikuti amalan nenek moyang mereka. Orang Muslim juga tidak jauh beza. Mereka melaksanakan salat dan ibadat hanya berdasarkan tradisi. Dia salat bertahun-tahun dengan hanya melihat cara orang ramai melakukan salat. Bacaan Fatihahnya tidak betul dan tidak tahu kewajipan-kewajipan yang berkait dengannya. Walhal seandainya dia ingin berdagang, sebelum dia bertolak lagi, dia pasti akan bertanya, bagaimanakah cara perniagaan yang akan dilakukan di negeri yang ditujuinya itu, iaitu dengan maksud ilmu, bukan ikut-ikutan. Begitu jugalah dalam hal agama, mesti ada hujah dan ilmu sebelum beramal. Kemudian mereka lihat ada di antara mereka yang rukuk sebelum imam dan sujud sebelum imam, dan tidak mengetahui sekiranya dia rukuk sebelumnya, iaitu sebelum imam, maka dia telah menyalahi rukun. Sekiranya dia bangun sebelumnya, iaitu sebelum imam, maka dia telah menyalahi 2 rukun, maka terbatal salatnya. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebut pada bab ni secara umum dan ringkas. Dia tak sebutkan pantang larang yang ada dalam masyarakat yang dia duduk pada waktu tu. Yang mana kita tahu dia ni duduk di Syam. Syam ni satu wilayah yang besar. Dan kita pun tahu orang-orang di Syam ni, mereka bukanlah orang asli Arab, melainkan mereka ialah orang yang bercakap dengan bahasa Arab, walaupun bukan daripada keturunan Arab. Syam ni merujuk kepada Palestin, Syria, Jordan dan beberapa wilayah daripada Iraq. Maknanya di ujung-ujung yang dekat-dekat sepadan dengan Jordan apa semua tu, itu semua Syam. Dan Syam ini diperintah oleh Rom dalam tempoh yang cukup lama. Sebab itulah kalau kita baca hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, iaitu cerita dialog di antara Abu Sufyan dengan Hercules yang merupakan wakil Rom Timur. Maknanya dia tu wakil Rom untuk pemerintahan di bahagian Rom Timur. Rom Timur ni merujuk kepada Palestin, merujuk kepada wilayah Syam. Jadi orang-orang pada waktu tu mereka ada tamadun yang hebat. Rom ialah sebuah tamadun yang hebat. Jatuh Rom, kebanyakan orang di wilayah Syam memeluk Islam. Dan Nabi menghantar, dan para sahabat yang dia khalifah, dia hantar sahabat-sahabat jadi gubernur di situ. Sebab tu kalau kita tengok Muawiyah bin Abi Sufyan ni antara gubernur yang awal, dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk menjaga kawasan Syam, untuk jaga ataupun jadi gubernur di Syam. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang Madinah dilakukan oleh Muawiyah di Syam. Antaranya ialah Muawiyah ambil pengawal untuk kawal keselamatan dia, walaupun benda tu ialah benda yang dilarang oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni waktu dia jadi Amirul Mukminin, antara pekeliling yang ketat yang dikeluarkan oleh Umar ialah rumah gubernur-gubernur yang di bawah pemerintahan dia. Maknanya Umar menaungi di Madinah gubernur-gubernur daripada kalangan sahabat ni yang duduk di wilayah-wilayah yang telah terima Islam, Syam ke, Mesir ke, beberapa tempat yang lain. Mereka dilarang untuk memiliki pintu yang elok di rumah kediaman dia orang. Tujuannya ialah untuk mengelak payahnya penduduk ataupun masyarakat rakyat untuk pergi akses jumpa gubernur kalau ada apa-apa problem. Berbeza dengan Muawiyah, dia buat pintu elok, bahkan lebih elok daripada rakyat-rakyat yang ada di Syam. Bahkan depan pintu tu ada pengawal. Orang report pada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Sampai surat, Umar panggil Muawiyah. Sebelum soal siasat Muawiyah tu, dalam riwayat sebut Muawiyah ni diarahkan oleh Umar pergi ke situ, pergi ke sini. Maknanya pergi ambil air dulu, pergi tuang air pula, pergi ambil bekas ni, pergi ambil susun bekas ni.
Muawiyah ni dia satu orang yang badan dia gempal, berisi sikit. Jadi dia cepat penat kalau disuruh banyak kerja. Sebab tu dalam riwayat sebut Muawiyah ni kalau dia khutbah Jumaat, dia akan khutbah dalam keadaan duduk. Dia tak khutbah berdiri. Sebab kalau kita tengok mimbar masjid di Syam dia punya style mimbar dia lah tangga yang tinggi, khatib akan duduk atas tu. Kita boleh tengok dia punya seni bina ataupun reka bentuk ni macam juga yang ada di Turki pun. Dia tak ada penghadang macam mimbar kita ni. Maknanya kalau imam yang ataupun khatib yang gayat, problem nak baca khutbah atas mimbar macam tu. Maknanya tinggi dan orang akan nampak dia daripada jauh. Kadang-kadang setengah-setengah khatib dia tak naik sampai ke atas, ke puncak. Dia duduk di tengah aja. Dia duduk di tangga tengah. Itu style mimbar-mimbar yang ada di Syam. Jadi dia khutbah dalam keadaan berdiri sebab dia penat. Dia tak naik sampai ke atas. Okay. Cuma nak katanya dia seorang yang berisi. Dan dia kalau disuruh banyak buat kerja, dia cepat penat lah. Okay. Umar dia ada sikap tak puas hati dengan gubernur yang macam tak berapa ikut perkeliling dia. Jadi untuk bagi denda pada Muawiyah ni, dia lelahkan Muawiyah tu dengan kerja-kerja macam tu. Istilah kita ragging lah. Baru tanya, sebab apa kamu upah pengawal untuk jaga keselamatan kamu? Maka kata Muawiyah, suasana pemimpin di Madinah ataupun di tempat lain tak sama dengan pemimpin yang ada di Syam. Pemimpin di Syam, mereka diburu, mereka dilihat ada peluang tak nak bunuh. Jadi pemimpin-pemimpin Islam, wakil Islam di Syam, mereka perlu perketatkan keselamatan. Perketatkan keselamatan supaya tidak menjadi mangsa sambil lewa sikap pemerintah itu sendiri akhirnya dibunuh. Sebab Rom yang masuk Islam, sebahagian mereka masuk Islam kerana takut. Tapi cari peluang. Kalau boleh jatuhkan, orang kata apa? Islam dengan bunuh pemimpin tertinggi di wilayah tersebut, dia orang akan buat. Jadi Muawiyah dia ambil langkah keselamatan, dia buat dan dia adakan, dia wujudkan pengawal untuk kawal dia. Okay. Jadi Syam menjadi wilayah yang hebat. Dia bukan tempat yang ketinggalan. Kita kena tahu, Muawiyah walaupun dia mewah, dia bukan mewah dia seorang. Semua penduduk Syam ialah kategori penduduk yang kelas atasan berbanding negara ataupun wilayah lain. Nak banding dengan Madinah, orang Syam lagi kaya, lagi hebat. Bandar Syam tu lagi tinggi sara hidupnya, lagi banyak dia punya fasiliti kemodenan untuk zaman itu. Sebab tu bila mana berlaku pertelingkahan di antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Talib dalam isu pembunuhan Uthman, penduduk Syam mereka bukan menentang Muawiyah, mereka bersama dengan Muawiyah. Sebab Muawiyah ni pemimpin yang disayangi. Walaupun dia nampak macam degil di hadapan Amirul Mukminin, nampak macam bermasalah di hadapan Umar Al-Khattab, nampak macam mewah terlebih, tapi dia bagus. Dia bukan kaya dia seorang, tapi rakyat-rakyat dia pun termasuk dalam kategori orang-orang yang kaya. Okay. Cuma nak katanya, orang Rom yang baru masuk Islam ni, mereka terkesan dengan agama lama yang diorang anuti dulu, iaitu agama Kristian. Dan menjadi sifat mana-mana manusia, mana-mana bangsa masyarakat yang baru masuk Islam, untuk dia amalkan semua ajaran Islam, dia ambil masa. Dan kadang-kadang sebahagian mereka yang tak faham semua bab dalam Islam tu, mereka telah melakukan asimilasi daripada agama lama. Asimilasi ni maksud dia apa? Tarik sikit amalan daripada ajaran lama, agama lama, serap dalam agama baru, Islam. Dan benda ni memang berlaku pada semua bangsa yang bukan agama Islam, itu agama pertama dia orang. Termasuklah kita pun orang Melayu. Masyarakat Melayu kita yang mengalami perubahan agama dari satu kepercayaan ke satu kepercayaan. Daripada animisme pergi pada dinamisme, pergi pada Hindu, pergi pada Buddha. Menyebabkan bila mana orang Melayu menerima Islam secara keseluruhan di Nusantara ni, mereka akan ada sikap sayang nak tinggal beberapa pantang larang ataupun adat istiadat yang dirasakan elok untuk dikekalkan. Okay. Benda tu biasa. Dan bila mana pantang larang tu
terlampau kuat dia punya kaitan dengan agama lama, maka dia akan dibuat asimilasi. Asimilasi ni maksud dia apa? Dia ditukar kaifiat, tapi dia punya kerangka lama tu ialah kerangka daripada ajaran agama lama. Nanti saya akan terangkan benda ni. Okay. Cuma nak katanya itu ialah bahagian daripada adat pantang larang orang dahulu yang mungkin tidak diberi perhatian oleh pendakwah pada waktu peringkat awal mereka masukkan agama Islam pada bangsa tu, menyebabkan amalan-amalan tertentu ni dia kekal sampai sekarang. Okay. Jadi Ibnu Jauzi dia tengok pada zaman dia benda tu berlaku, dan pada pandangan dia benda inilah yang paling payah untuk menyebabkan satu masyarakat Islam ni boleh kenal ketulinan agama, sebab mereka akan pertahan adat istiadat ataupun pantang larang lama tu. Okay. Tambah pula ada sikap-sikap negatif pada setengah-setengah masyarakat ni yang melambatkan lagi untuk faham agama secara sempurna. Contoh Ibnu Jauzi sebut, dia kata fatara ar-rajulu minhum ya'ishu 50 sanah ala ma kana alaihi abuhu. Kita akan lihat di sekeliling kita ni ada sebahagian orang yang hidup umur dah sampai 50 tahun tapi masih lagi ikut macam ayah dia, macam nenek moyang dia yang terdahulu, tak peduli betul ke salah, dan boleh jadi apa yang dia orang buat tu taqlid minal yahudi wan nasara, ikut sebiji daripada Yahudi dan Nasrani, wal jahiliyah, dan juga amalan adat jahiliyah, merujuk pada keadaan di Syam pada waktu tu. Walaupun Ibnu Jauzi ni dia dah agak jauh dengan zaman pemerintahan para sahabat, walaupun dia duduk di Syam tu, dia jauh lah, maknanya dia dah kurun yang ke-6, kurun yang ke-5 hijrah, dah beratus tahun dah daripada zaman pemerintahan kata apa, Umayyah dan lain-lain tu. Okay. Kemudian kata Ibnu Jauzi, dia sebut dalam matan Arak tadi, dia kata wa kadzalikal muslimuna yajurruna fi salatihim wa ibadatihim ma'al 'adah. Dan begitulah juga keadaan orang Islam yang bila mana dia masuk Islam, mereka mungkin mewarisi pada salat mereka, pada ibadat mereka yang disebut dengan adat tapi dilihat sebagai ibadat, sebab diikut. Fatara rirajulin ya'ishu sinin yusalli ala suratin ma ra'an nasa yusallun. Kita akan tengok satu orang hidup dalam tempoh yang lama, dah berapa tahun, pandai salat dia tu dia ikut saja. Dia tak pernah clarify salat dia ni betul ataupun tidak. Dia tak pernah rasa nak cek balik. La yuqimul Fatihah. Mereka membaca suratul Fatihah dalam keadaan tidak teratur. Wala yadri mal wajibat. Tidak diketahui mereka tu apa yang wajib, apa yang haram, apa yang membatalkan. Jadi itu antara benda yang berlaku pada zaman Ibnu Jauzi pada waktu itu. Jadi kalau zaman kita ni, dia lagi besar dan lagi banyak benda ni akan berlaku. Dan setiap bangsa dia ada kecelaruan yang berbeza-beza. Dalam syarah dan tahqiq, sebelum ni kita dah sebut muka surat 293, tipu daya iblis terhadap orang awam juga adalah dengan menghasut mereka supaya mengikuti adat resam orang-orang terdahulu secara membuta tuli. Mereka menganggap adat-adat yang telah diterapkan oleh mereka sejak kecil seumpamanya benar dan boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Dia ada adat-adat resam yang tiada kepentingan tapi dilakukan. Tiada sebab yang konkret kenapa kena buat. Contoh sebahagian orang-orang Melayu kita dulu, bila mana berlaku kelahiran, dapat anak baru, dia ada satu adat setengah-setengah tempat, dan adat ni dilakukan oleh keturunan tertentu. Saya tengok dengan mata kepala di Terengganu benda ni dilakukan, tapi dia keturunan tertentu, bukan semua orang buat. Bayi yang baru lahir tu akan dibawa, yang baru umur dalam seminggu ataupun sebulan, pergi ke kubur moyang dia, letakkan tapak kaki tu di atas tanah kubur moyang dia dulu. Dia orang buat, dan dia orang buat bukan setakat buat kecil-kecil, dia orang buat besar-besaran. Sebab apa? Tak tahu. Sebab daripada dulu lagi buat macam tu. Ayah dia pun buat macam tu, tok wan dia pun buat macam tu. Dia buat saja. Dia tak tahu apa. Dia tidak ada apa sebab yang konkret. Yang ni tergantung. Kalau ada unsur-unsur yang tidak jelas, ada unsur-unsur yang tidak jelas di antara betul tak betul, maka kita tinggalkan.
Tapi kalau dia hanya sekadar adat yang tidak ada apa-apa kepercayaan, tidak ada apa-apa kepercayaan yang bersifat, orang kata apa, berkait dengan benda akan datang, ataupun berkait dengan benda-benda gaib. Sebab ada orang dia buat macam tu, tujuan dia lah untuk bagi anak tu tak kena gangguan tertentu, ataupun itu ialah lambang kepada prasyarat yang diletakkan oleh nenek moyang dulu, dengan sebab nenek moyang tu pernah deal dengan hantu syaitan jembalang mana, anak cucu kamu ni first kena jejak tapak kaki situ dulu. Tak nak bagi saka tu mengamuk keliling kampung. Benda tu boleh berlaku dan boleh terjadi. Sebab elemen ni tak dapat dinafikan. Okay. Dan benda ni telah dikaji. Kalau tuan-tuan tengok kajian tentang orang Melayu dan hubung kait dengan alam mistik ni, ialah kajian yang merata di barat. Cuma dia tak banyak didedahkan di tempat kita ni. Saya ada buat kuliah di Masjid Guak Said Alwi, buku khurafat, tahyul dan mistik alam Melayu, dia tulis oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. Buku tu dia dedahkan maklumat berfakta. Orang Melayu kita, cara dia memahami alam gaib. Dengan sebab saya lama tak kuliah, jadi jaranglah kena kecam. Kuliah tu berhenti lama. Sebelum Ramadan pun sebulan, sebab asal minggu ketiga je saya ada program luar pada Perlis. Okay. Jadi kurang kena kecam, kurang orang cut video, tak ada orang cari pasal. Okay. Ni dah start balik. Minggu lepas start, tapi minggu lepas tak panas sangat. Minggu depan ni panas. Okay. Tunggu masa kena kecam balik. Okay. Dalam tu, cuma saya perasan waktu saya kuliah, kita sentuh benda-benda yang agak sensitif. Dan ada dalam jemaah masjid tu, dia macam berubah muka sikit. Mungkin benda tu dia pernah buat dulu. Okay. Dan bila mana kita buktikan dia nak lawan, dia tak berani. Sebab memang sifat orang Melayu, dia tak akan serang depan-depan, dia serang belakang. Dia serang belakang. Dia Arab, dia serang depan. Tuan-tuan tengok, orang baca khutbah tak betul di negara Arab, jemaah duduk bawah bangkit, tolak, dia naik khutbah. Tempat kita tak puas hati dengan khatib baca khutbah, dia tak berani sebab dia pun tak reti, dia reti komen je. Di negara Arab yang kritik bawah pun pandai kak. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya di Jordan, di masjid yang tumpuan semua orang, Masjid Husain. Orang belajar orang kata Masjid Husain duduk di Wasatil Balad Amman ni. Waktu tu isu kenaikan harga barang, macam sekarang tempat kita di Malaysia naik harga barang. Khatib tu mati-mati mempertahankan betulnya apa yang kerajaan buat. Akhirnya seorang budak kecil, sekolah rendah lagi kot, dia bangkit, dia tak naik atas mimbar, dia duduk tepi mimbar tu, dia baca, dia bangkang, suara dia kuat lagi pada orang tua tu, sehingga tenggelam suara khatib tu. Okay. Dan ada sebahagian ahli jawatan kuasa masjid halang dia. Okay. Tapi ramai jemaah kata biar budak ni khutbah, dia lagi sedap pada yang tua tu. Okay. Dan dia khutbah. Ada rakaman dalam YouTube. Kalau saya tak silap ada rakaman, sebab dia jadi isu. Kalau tak silap kenaikan harga minyak pada waktu tu yang over sikit. Okay. Cuma nak katanya sikap orang kita ni, dia tak akan lawan depan-depan, dia akan lawan belakang. Okay. Jadi bila mana saya cerita tu, ada orang dia macam ada reaksi yang kurang puas hati sikit lah. Sebab ada benda-benda dalam masyarakat kita ni, bila mana kita sebut, dia agak sensitif. Dalam buku tu dia sebut, Ustaz Zahiruddin baru ni pun ada mesej saya, habis tak lagi baca kitab tu, buku tu. Saya kata tak habis lagi, sebab banyak kerja lain saya kena buat. Cuma saya katalah, waktu awal-awal baca buku tu ramai orang hentam. Dia kata kalau di Perlis orang hentam, negeri lain lagi hebat orang hentam. Sebab fakta dalam buku tu dia keras lah sikit. Istilah budak-budak hipster sekarang ni, fakta tu keras. Kalau orang dengar mesti mental dia koyak. Memang totally dia akan terasa benda tu. Dan fakta-fakta tu dia bukan fakta baru kaji 2-3 tahun ni, fakta lama dah. Sebab tu kita akan tengok antara yang kaji budaya Melayu ni ialah bekas resident British yang dihantar oleh British zaman dulu lagi. Frank Swettenham, orang belajar sejarah dia akan dengar nama-nama ni. Ini ialah antara tokoh-tokoh pengkaji, bukanlah tokoh dalam agama. Dia tokoh di sisi masyarakat dia orang. Okay. Cuma dia kaji. Dan kalau tuan-tuan perasan, British dia tak pernah kacau orang Melayu nak ulik mayang,
Orang Melayu nak bageh, orang Melayu nak menora, wayang kulit, yang ni dia tak kacau. Sebab yang ni delay orang Melayu tu daripada faham agama dengan cara betul. Dia melambatkan. Sebab dalam tu dia ada unsur mistik yang berbagai-bagai. Tapi kalau ada satu suara kata nak ambil hukum hakam yang ada dalam Quran tu, buat undang-undang tubuh kerajaan, yang tu British kacau. Sebab itu akan blok, dan itu ialah usaha untuk mencerdikkan orang. Orang jadi cerdik, orang akan nampak tak kena di mana orang yang memerintah dia. Jadi akan cepat berlakunya tindak balas terhadap benda-benda yang tidak disukai. Sebab tu British dia okey. Dia orang tak join, tapi dia orang tak larang. Dia orang biarkan saja. Itu ialah fakta-fakta yang memang ada dan tak dapat dinafikan. Okey. Muka surat 293 dia kata 294 sebelah tu, walhal orang-orang terdahulu pun belum tentu sahih imannya. Masyarakat Melayu juga tidak terlepas daripada adat resam dan pantang larang yang tiada asas. Contohnya seperti larangan duduk di atas bantal. Larangan yang kita selalu dengar, tak boleh duduk atas bantal. Orang terdahulu melarang keras duduk di atas bantal, dibimbangi punggungnya dijangkiti bisul. Sedangkan dakwaan ini tiada asas dan dalilnya dari pandangan Islam. Bukan itu sahaja, dari sudut sains pun tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Sebab mungkin bantal pada waktu tu, nak buat sebiji bantal tu payah, nak cari kekabu ni bukan senang. Nak kena jahit, nak kena tepuk, nak kena buat macam-macam. Okey. Jadi bila mana budak duduk atas bantal, menyebabkan bantal tu jadi tenggelam, dia tak padat dah. Jadi tidur tak sedap. Jadi untuk melarang budak daripada terlibat dalam duduk atas bantal tu, dia buat satu larangan yang bersifat menakutkan. Sebab manusia ni kalau benda yang menakutkan, dia memang akan tinggalkan. Cukup buat satu cerita yang tak tahu betul tak betul untuk mengelakkan orang tak pergi situ ataupun tak buat benda tu. Jadi dia pun kata duduk atas bantal bisul. Dari segi sains tak tahu kat mana dia nak bersambung yang kata boleh kena bisul tu. Yang pastinya bisul ni dia terjadi pada manusia sebab kandungan nanah yang banyak dalam badan kita yang tak dibuang, yang tidak orang kata apa keluar dengan proses yang betul, dengan sebab badan tu mungkin ada benda tak kena, maka keluarlah benda tu. Bisul ke jerawat ke apa sajalah. Okey. Cuma itu ialah cara untuk menakut-nakutkan. Dan bisul tu senang je sebenarnya untuk diubati. Cuma zaman kita dulu dia macam payah. Dia buat payah. Bisul ni nak kena cabut dengan sabuk kelapa, dengan kuku tak jadi. Dia bagi payah tu, jadi budak yang dengar pun baik tak payah kena pada kena. Jadi dia tak buat. Jangan duduk di tangga, macam-macam lah. Tu larangan-larangan yang kita selalu dengar. Dan sebahagian orang-orang dulu dia membesar dengan larangan-larangan itu. Dan orang kata apa, budak-budak yang membesar dengan larangan ni, dia mungkin akan mewarisi benda tu pada generasi akan datang pula. Jangan menyanyi kat dapur, orang perempuan nanti dapat suami tua. Sekarang ni suami tua kaya lagi, kadang-kadang ramai menyanyi, siap buat TikTok lagi. Tua pun tak apa, yang penting rumah dua, kereta dua, duit banyak. Muda tak ada duit, muka handsome buat apa? Ada orang fikir mudah macam tu. Okay. Cuma nak katanya pantang larang yang tak jelas, dia dibuat atas unsur takut-takutkan. Jangan lalu kawasan ni. Kawasan ni ada gangguan sekian dan sekian. Jangan masuk kawasan ni ada itu dan ini. Itu pantang larang. Okay. Pantang larang ni kalau dia dibuat atas dasar umum, tak ada apa kepercayaan, tak apa. Tapi kalau dia buat atas dasar ada unsur akidah ataupun ada unsur deal dengan makhluk lain. Contoh, dilarang makan ikan tertentu sebab ikan ni pernah ada sejarah tolong Tok Wan kita dulu. Saya ingat ada larangan, ada setengah orang di belah utara, kalau tak silap di Perak mana, tak boleh makan ikan. Dia orang ni keluarga Pak Kaduk yang lama dulu. Nasab keturunan Pak Kaduk yang tak mati lagi. Pak Kaduk kan dia kalah judi. Kalah judi tu duduk tepi sungai, ada satu ekor ikan tu dia nganga mulut dia, ada emas. Jadi Pak Kaduk telah bersumpah keturunan dia tak boleh makan ikan tu sebab hormat bantu dia. Okey. Jadi ada yang termakan, ada yang muntah darah macam mana, ada yang keturunan dia di Singapura mana-mana, percaya benda tu. Wallahu alam, tak diketahuilah benda tu betul ataupun tidak. Okay. Cuma saya ada tengok dokumentari tu.
Cuma ada sebahagian pakar perubatan kata antara sebab orang tu dia kata apa, dia reaction badan dia lain lepas makan ikan tu, mungkin kita sebut sebagai allergic benda tu. Bukan sumpahan apa-apa pun. Cuma nak katanya usaha menakutkan tu berjaya. Dan dia makan masa ratus tahun dan orang percaya. Dan masih ada orang bawa amalan itu. Setiap bangsa, setiap suku dia ada. Macam orang Minangkabau tak makan kebau yang warna pink tu, kebau balau tu. Sebab ada larangan, dia ada cerita itu dan ini macam-macam lah. Cuma dalam Quran kata setiap benda yang Tuhan halalkan tak boleh kita haramkan. Melainkan dia ada sebab-sebab yang diterima akal. Contoh doktor yang halang kita makan dengan sebab faktor kesihatan, tu cerita lain. Sebab yang dilarang kita, generasi seterusnya tak dilarang untuk makan. Jadi itu ada beza. Kemudian dia sebut lagi, namun begitulah, surat 294 perenggan paling bawah, bukan semua pantang larang masyarakat Melayu tiada asasnya. Cuma kita haruslah menyelidiki dahulu supaya kita tahu kesahihannya. Kalau ia bercanggah dengan pegangan Islam, akal fikiran ataupun hukum alam, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita menolaknya. Jadi tergantung, masih lagi perlukan penyelidikan. Begitu juga terdapat segelintir manusia yang salat berdasarkan ikutan daripada keturunannya sahaja, sedangkan salat yang diamalkan oleh nenek moyangnya itu pun belum tentu benar-benar seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini isu bab pengamalan dalam agama pula. Tetapi oleh kerana kemalasannya dalam menuntut ilmu, maka dia hanya mengikuti cara nenek moyangnya sahaja, maka rosaklah salat dan begitu juga salat anak cucunya jikalau mereka juga bersikap sepertinya. Dalam bab ibadat tak nak clarify, akhirnya meneruskan pengamalan ibadat sama macam diambil dengan sebab dia tengok ayah dia, mak dia, tok wan dia salat macam tu, dia pun bawa tanpa dia sahkan apa yang dia buat tu betul tak, dan tak diajar untuk melihat kesahihan amalan ibadah tu daripada mana. Janganlah terlampau taksub dan beriman terhadap kepercayaan orang-orang terdahulu, sehingga apa yang dibawa oleh Islam pun sanggup ditentangi kerana terdapat percanggahan dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Hal ini berlaku pada kaum jahiliyah pada zaman awal-awal Islam yang dibawakan oleh baginda. Oleh kerana terlampau taksub terhadap ajaran nenek moyang mereka, maka mereka sanggup menentang Islam yang dibawa oleh baginda Nabi, sedangkan ajaran nenek moyang mereka adalah sesat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi akan menyelamatkan mereka kelak. Cuma nak sebutnya ialah dia ada dua. Satu, adab resam yang tak berkait dengan agama tapi tak boleh nak fikir dengan logik. Apa sebab dilarang? Bila mana sebut adab resam dan pantang larang ni, dia lebih kepada tegahan. Tak boleh itu, tak boleh ini. Tak boleh makan kerak nasi sebab nanti belajar tak apa cerdik. Sebenarnya sekolah pun tak daftar, memang tak cerdik asal pun. Sebenarnya kerak nasi tu part yang paling sedap. Dia tak nak budak kacau, dia memang nak simpan untuk geng dia je. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil ni, kita dulu orang kenduri kahwin ni orang rewang, orang tak ambil catering. Jadi orang-orang kampung ni, orang Felda apa semua ni, dia akan masak ramai-ramai. Dan kita yang budak-budak ni, kita akan pergi tengok dekat kawah tu ada tak kerak nasi. Cubaan mencuri kerak nasi tu memang kerap kali dilakukan. Cuma masih ada orang tua yang betul-betul marah, jangan ambil. Saya cuba menyiasat, sebab apa jangan ambil? Rupa-rupanya dia ada geng belakang, dapur belakang, 3 orang. Saya ingat muka tu, seorang dah meninggal lah, 2 orang jadi rezeki masjid di kampung saya. Dia makan, dia tarik satu gulai daging, dia makan geng dia. Oh, tang dia tak benak pun, kita jadi benak pula makan. Sebab yang sedap, memang rangup punya tu. Itu je saya duk fikir, betul lah dia larang sebab kerana benda tu. Sebab kalau benak ni, dia bukan benak terhalang untuk budak-budak orang tua jadi tak benak. Dia sama saja. Cuma cara dia takutkan kita tu, kita ingat sampai ke sekarang. Kita boleh ingat cara dia takutkan tu. Jadi itu pantang larang yang umum. Pantang larang ni dia taklah sampai berdosa kalau percaya. Tapi kalau bab ibadah, dia merosakkan wajah agama. Dia merosakkan wajah agama. Bila mana nak buat tu, kena buat macam-macam istiadat-istiadat yang tu macam-macam lah. Kalau dalam buku khurafat tahyul tu, daripada hal-hal keistanaan, ada istiadat yang tu, yang ni pergi kepada ada istiadat orang kebanyakan pula. Bila mana
kata apa, sudah melahirkan kena melenggang perut. Melenggang perut dari segi perubatan okey, tapi dia ada bacaan tertentu, nak kena ada doa tertentu, yang tu problem. Yang tu yang mengundang orang kata apa, sedikit perbincangan lah. Okay, bila mana kita bahas dari segi itu. Sebab kalau dulu tuan-tuan tengok kan, saya pernah tengok di setengah-setengah tempat waktu kita kecil dulu, bila mana orang buat tahlil ni, orang kampung. Zaman sekarang mungkin lah negeri lain duk buat apa semua, okay. Dia tak ada letak talam ada kemian tengah, tak ada. Zaman sekarang orang tak buat, bagi negeri yang buat lah. Okay. Zaman-zaman orang tu dulu memang dia letak kemian. Saya pun tak tahu sebab apa. Okay. Cuma saya pernah tanya, bila mana kita dah meningkat masuk sekolah menengah, saya tanya, sebab apa letak kemian tu? Dia letak kemian waktu tahlil yang awal tu tak ada lagi kemian. Kemian tu akan datang dekat ujung-ujung meratib, dekat nak masuk giliran tu imam tu nak baca doa panjang tu. Situ masuk talam kemian lama tu lah, kemian yang memang orang guna untuk orang mati. Dia bukan kayu gaharu yang Arab guna tu, yang tu wangi sikit. Kemian tu dia ada bau kematian sikit kalau kita bau je. Bau tu sinonim dengan orang mati. Okay. Saya tanya seorang kita kira dia imam, tapi dia bukan imam masjid, imam surau je lah. Okay. Saya tanya dia sebab apa imam tu dah meninggal lah. Okay. Saya ingat dia sebab apa, sebab waktu saya nak pergi Jordan dulu dia bagi RM300, banyak juga lah jasa dia tu. Dia kata sebab kena letak kemian tu, asap lagi berasak lagi elok. Dia kata sebab doa-doa kita ni akan dibawa oleh asap tu. Tu imam yang cakap tu. Saya ingat imam tu, tapi tak apalah, dengan kadar ilmu dia orang tua, itu yang dia tahu daripada agama. Moga Allah Ta'ala ampunlah kalau benda tu tak betul. Okay. Cuma nak katanya dia percaya benda tu. Memang kalau dia yang jadi syekh tahlil, dia akan bawa dengan kaedah tu lah, dengan perasap, dengan limau apa semua ada. Okay. Kita tengok macam ada unsur perbomohan sikit lah. Lepas pada tu datang yang geng-geng muda ni, dia tak ada, dia buat saja, dia tak buat apa benda tu. Cuma dia percaya asap tu akan bawa doa. Okay. Ini ialah bab Hindu sebenarnya. Ini ialah kepercayaan Hindu. Sama jugalah kalau berlaku kematian, tutup cermin, tutup TV, benda-benda yang boleh melantunkan kita tengok benda tu boleh nampak muka kita. Berlaku kematian setengah-setengah orang tua kita dulu, dia tutup semua, dia tutup semua tikar ke TV, cermin apa-apa semualah. Okey, sebab dia ada kepercayaan kalau roh tu datang dia dikeliru. Tengok. Hidup lagi ke aku ni? Kepercayaan tu esen pada Hindu dulu. Pada Hindu dululah. Okey. Dia dibawa masuk. Sebab tu saya kata bila mana orang Melayu dia terima Islam, dia tak boleh tinggalkan agama lama dia. Dan benda ni biasa, normal bagi sifat mana-mana bangsa yang ambil masa nak faham wahyu. Sebab tu kalau kita baca surah Fussilat, Allah Ta'ala cerita tentang sikap kaum Ad dengan kaum Samud. Kaum Ad ni kaum Nabi Hud, kaum Samud ni ialah kaum Nabi Saleh. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Bila mana Nabi Hud dan Nabi Saleh berdakwah pada mereka, cerita tentang tauhid, pembatal tauhid sekian, Allah Ta'ala kata mereka yang dengar dakwah tu fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih sayang gelap pada cerah. Maksud dia apa? Suka kegelapan pada cahaya. Dia sayang. Istahabbu ni maksudnya sayang. Dia masalah masyarakat yang menerima agama Islam sebagai agama yang baru dan dia dah ada agama lain, biasanya dia ada sayang sikit amalan istiadat agama-agama yang dah dibuat dulu. Dia tak boleh tinggal. Sebab tu saya pernah dengar cerita Prof. Dr. Razi, mantan rektor KUIP sebelum Dr. Rozaimi ni. Dia ada satu video kuliah dia, orang minta, waktu tu dia di USM Penang lagi, orang minta dia pergi baca Quran pada satu orang yang nazak nak meninggal. Tak mati lagi, dia nazak nak meninggal. Okay. Perempuan yang nazak tu perempuan. Okay. Dia tu convert daripada Siam, daripada Buddha, dia orang Siam, Buddha masuk Islam. Dan waktu dia Buddha tu, dia punya profession dia bomoh Siam. Dia masuk Islam, anak dia okey apa semua. Cuma perempuan tu je, makcik lah kita kira, dia tu bomoh Siam. Dia reti lah bab-bab yang pelik-pelik ni. Okay. Jadi bila mana dia nak nazak tu, dia ada istilah dia macam penutup kepada amalan-amalan ritual yang dia buat tu.
Dia macam benda tu tak lepas lagi. Orang Terengganu panggil tendang saka benda tu. Okay. Dia macam nyawa tak nak keluar, tapi nyawa nak keluar tapi tak boleh nak keluar. Okay. Jadi Prof. Dr. Aziz tak tahu nak buat apa, sebab kita orang yang belajar agama ni bukan semua belajar ruqyah syariah pun zaman dulu. Zaman belajar di universiti ke apa. Cuma dia kata waktu dia pergi rumah kawan tu, dia tengok atas katil tu, kepala katil tu ada Quran, dan dia tak cadang nak baca surah-surah mana, dia cuma berpada dengan dia buka surah mana yang nampak tu, surah tu lah dia akan baca. Dia pun baca surah Ar-Ra'd, baca dekat nak habis lah surah tu. Waktu tengah baca, sebab dia duduk dengan perempuan yang nazak tu dalam bilik, pintu bilik terbuka, anak-anak duduk di luar. Waktu tengah baca, tiba-tiba ada satu orang perempuan masuk. Dan waktu dia nazak tu, dia muka dia kembang apa semua ni, nampak macam tubuh badan dia tu kembung sikit, kembung angin, bukan gempal dia gemuk, tapi macam dia macam ada benda yang menumpang dia, benda lain yang duduk dalam badan dia. Okay. Dia pun macam mata terbeliak ke atas. Okay. Baca suratul Ra'd, tiba-tiba datang satu orang perempuan yang tak tahulah itu anak dia ke siapa ke. Datang, dia pun pergi dekat Prof. Dr. Razi, ambil kipas macam kipas yang Cina lama tu. Dia kipas dekat Prof. Dr. Razi yang tengah baca surah Ar-Ra'd. Okay. Prof. Dr. Razi kata waktu dia menerima kipasan daripada perempuan yang tak dikenali tu, dia punya bulu roma ni berdiri habis. Semua berdiri. Tu yang anak murid Al-Albani tu. Maknanya bukan orang biasa-biasa lah. Orang yang belajar hadis tinggi juga tu. Okay. Habis dia baca, perempuan tu pun keluar. Dan dia pun selesai baca, dia pun naik kereta, tak sempat sampai pagar rumah lagi, anak dia beritahu mak dia dah meninggal lah. Waktu dia masuk tengok, dia punya badan tu dah kecut balik lah, dah keluar habis. Yang pertama, surah Ar-Ra'd tu tidak ada apa-apa kelebihan yang khusus Nabi sebut dalam hadis. Tak ada pun kelebihan apa-apa. Tidaklah surah tu menyebabkan nazak, orang nazak tu dia ringan ke apa semua. Okey. Lepas tu Prof. Dr. Aziz tanya, yang perempuan yang datang kipas tu siapa? Anak-anak dia kata, tak ada orang perempuan sini, semua lelaki. Oh, kacau. tak ada orang perempuan, tak ada apa, ni semua orang lelaki je dalam kawasan ni. Okay. Yang kipas tu mungkin penuntut balas yang terakhir tu, penuntut bagi ilmu dia dah kemuncak, sebab mak dia lepas dia masuk Islam masih lagi ada amalan-amalan saki-baki yang dia duk buat lagi. Masih ada makan sirih dengan adat tertentu. Dia kan sirih ni makan je lah. Okay, yang asal. Tapi dia ada sirih tu, nak tengok urat dia, nak calik kapur dia. Maknanya dia ada amalan lain lah tu di sebalik amalan itu. Sebab sirih ni dia ada macam-macam function dalam amalan tradisional ni lah. Okay. Yang ni tak boleh dibuat. Yang ni berkait dengan akidah. Okay. Bab yang ke-48 kita sebut sikit. Hukum berjumpa bomoh. Muka surat 296. Hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. Wa fi sahihi Muslimin 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata 'arrafan fasa'alahu 'an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 lailah. Wa rawa Abu Dawud min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata kahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad bari'a mimma anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim disebut. Okey. Dia kata di dalam Sahih Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendatangi tukang ramal. Arrafan ni ialah tukang ramal. Tukang ramal benda yang belum berlaku. Orang ni kalau dia kahwin, yang ni akan jadi. Umur dia sekian, yang ni dia akan jadi. Sampai waktu ni, sampai ketika ni, itu dia panggil tukang ramal. Dan bertanya sesuatu kepada tukang ramal, pergi tanya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Maknanya orang yang pergi jumpa tukang ramal, bomoh yang boleh menujum. Istilah kita ahli nujum sebenarnya. Orang Melayu ni, tukang ramal. Ahli nujum ni, sebab tukang ramal ni dia akan tengok pada pergerakan bintang, bulan. Orang tu beranak, waktu tu bulan dan bintang apa yang melintah. Dia tengok tarikh lahir dia apa-apa semua, maka dia akan tengok dengan ramalan dia. Tuan-tuan kena tahu, cerita tukang ramal, cerita ahli sihir ni, dia bukan orang Melayu je. Semua bangsa ada, termasuk bangsa Eropah pun. Tuan-tuan tengok Eropah yang maju,
yang hebat tu, negara-negara Eropah yang hebat, sistem pendidikan dia orang lebih hebat, dia orang pun terpalit dengan benda ni. Sebab tu yang budak-budak kita duk tengok tu apa, Dr. Stranger tu ahli sihir tu, cuma dia pakai pangkat doktor je kat depan. Cuma kita ni Tok Bomo tak panggil doktor. Sebab tu dia nampak lebih zuhud sikit lah daripada ahli sihir di Europe. Orang-orang gypsy apa semua ni, benda-benda seperti ni ada, memang tak dapat dinafikan. Hatta sebahagian orang-orang yang duduk di bidang akademik pun, dia orang pergi, yang Eropah ni, yang kata Mak Saleh apa semua, yang kata maju ni, dia orang pergi jumpa tukang ramal untuk tahu apa yang akan berlaku pada diri dia. Okay. Nabi kata yang pergi jumpa tanya, salat dia tak diterima 40 hari 40 malam. Maknanya besarnya kesalahan orang yang pergi jumpa ahli nujum, tukang ramal ni. Sebab memang sifat ahli nujum ni dia temberang banyak. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, nujum 4 belalang, temberang ni semua. Kebetulan kena. Nasib baik cerita tu pendek. Kalau cerita tu panjang, last kali kena pancung kot asalnya ahli nujum negara tu. Sebab dia punya temberang tu dahsyat. Kebetulan kena. Dan dia ada temberang-temberang yang kena. Itu tak pelik sebenarnya bagi yang terlibat dengan benda-benda seperti ni. Cuma nak katanya tukang ramal ni ialah tukang yang meramal benda akan datang. Okay. Kemudian telah diriwayatkan daripada Abu Daud, daripada hadis Abu Hurairah, daripada Rasulullah baginda telah bersabda, sesiapa yang mendatangi bomoh dan membenarkan apa yang diucapkan oleh bomoh, man ata kahinan fasadaqahu bima yaqul, dia percaya dengan apa yang bomoh tu sebut, maka dia telah terlepas daripada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Maknanya dia termasuk orang yang tidak menjunjung ajaran Nabi, orang yang keluar pada syariat, sebab itu bukan syariat. Kahin ni maksud dia bomoh yang melihat benda-benda yang dah lepas. Tukang ramal, ahli nujum, benda yang akan datang. Kahin ni benda yang dah lepas. Barang hilang, tak tahu hilang di mana, kereta kena curi, pergi jumpa kahin. Cuma kita orang Melayu semua bomoh, kita sebut dengan bomoh. Cuma bomoh ni dia ada beberapa istilah juga dalam masyarakat Melayu kita. Dia ada bomoh di setengah-setengah tempat ni, doktor perubatan hospital pun dia panggil bomoh. Tuan-tuan tengok Thailand, orang petani apa semua, okay, doktor perubatan tu, doktor tu dia panggil tok bomoh lah. Okay, dia panggil tok bomoh. Okay. Cuma kita di tempat kita ni, bomoh ni lebih kepada perubatan alternatif ataupun benda-benda yang berkait dengan jin, mistik macam-macam tu lah. Okay. Doktor perubatan kita panggil doktor lah sebab kita. Okay. Cuma nak katanya yang perkataan bomoh ni dia berbagai-bagai dalam masyarakat kita. Kadang-kadang bomoh tu juga boleh bermaksud herbalis. Orang yang pandai dalam bidang herba, akar kayu ni, dia tak ada mantra apa pun, cuma dia pandai. Dia tengok akar kayu ni, dia reti nak rebus macam mana, nak bagi makan orang sakit apa. Yang ni tak salah. Yang ni tak salah. Orang yang pandai berurut yang tak pakai mantra lah. Bidan yang sambut bayi dengan cara yang bersih daripada mantra. Ataupun mak andam yang dulu profession ni semuanya ada hubung kait dengan benda-benda mistik. Maknanya orang jadi mak andam nak bagi naik seri pengantin, dia ada mantra dia. Bidan, bayi yang songsang dalam perut, dalam rahim, dia ada cara dia untuk bagi bayi tu tak songsang apa semua. Okay. Semua tu menggunakan mantra dan boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Itu semua benda yang tergantung. Cuma poin dia ialah salah di sisi agama. Siapa yang terlibat, macam Nabi sebut, salatnya tak diterima selama 40 hari 40 malam. Ada orang tanya saya, dah kalau orang yang pergi jumpa bomoh, salat tak terima 40 hari 40 malam, dia tak payah salat kot? Tunggu lepas azan kita jawab. Okey, kita sambung balik persoalan. Sekiranya satu orang tu dah pergi jumpa tukang ramal ahli nujum, Nabi kata salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Jadi adakah dia tak perlu salat dengan sebab dia pergi, dia tanya dan dia percaya? Dalam riwayat kata dia tanya saja, fasa'alahu, walaupun dia tak percaya. Tapi ada sikitlah pengecualian di kalangan para ahli ilmu. Dia pergi jumpa bomoh, dia tanya, tujuan dia untuk jelaskan temberang bomoh tu kat mana. Yang tu tak apa. Okay. Tapi kalau dia pergi tanya saja atas nama ikhtiar, problem kita ni hari inilah dia berhujah dengan ikhtiar benda tu. Okay. Dia perlu salat ataupun tidak?
Dah tahu dah salat tak terima dah 40 hari 40 malam. Ini berita gembira, tak payah salat 40 hari. Jawapannya, dia tetap wajib kena salat walaupun salatnya tak diterima. Kalau dia tak salat, 2 dosa berhimpun atas dia. 2 dosa berhimpun atas dia. Cuma macam rugi kan, dah solat tak dapat pahala pula. Tapi tetap kena salat. Kalau tinggal, dia jadi dosa lain pula. Cuma nak katanya, ancamannya sangat dahsyat. Ancaman yang sangat dahsyat. Dalam syarah, saya tak nak baca sangat sebab orang kata apa, ringkas je syarah dia. Cuma nak katanya 2 hadis ini sudah cukup untuk menunjukkan bahaya dan tak betulnya orang yang berjumpa bomoh. Cumanya saya nak kata, isu bomoh, jumpa tukang nujum, ahli nujum, tukang ramal ni apa semua, dia biasanya berlaku dalam unsur perubatan. Sakit berubat, biasanya orang akan pergi kerana sebab sakit, bukan saja-saja nak pergi. Ada mengalami kesulitan dalam hidup, kesulitan yang berat, yang berulang kali kena, yang macam-macam kali kena. Macam saya baru ni, Allah Ta'ala uji kami pasangan suami isteri ni, gugur pula kali yang ketiga. Ada suara-suara beritahu dekat saya, pergi test lah, cari orang-orang pandai kot dalam kampung. Ujian besar betul. Saya boleh defend, cuma kalau dia berkait dengan emosi, kadang-kadang dia jadi rebah juga dengar daripada ajakan orang tu. Tapi saya punya stand, saya takkan pergi lah. Saya takkan pergi. Cuma ada orang kata takut ada nak kahwin dulu, ada orang tak puas hati kot, tu yang dia tak lekat sampai sekarang. Ada orang dia kata macam tu. Saya kata tak tahu benda tu, saya tak nak terlibat apa-apa. Setakat ni saya tak nak jual lah akidah saya hanya kerana benda tu. Cuma nak katanya, kalau kena, dia memang berlawan perasaan tu. Ada rasa, kadang-kadang terfikir, pergi test sekali tengok apa nak jadi. Dia ada datang. Cuma nak katanya, orang yang terlibat dalam bab ni lebih kepada ikhtiar nak berubah. Saja-saja tak akan berlaku. Saja-saja biasanya dia tak akan berlaku. Melainkan dia nak pergi berubat. Hukum jumpa bomoh seperti mana yang disebutkan dalam syarah tu, dia kata dan mempercayai apa yang dikatakan adalah haram dan boleh jatuh kepada syirik. Dia tak syirik tapi boleh jatuh kepada syirik, menghampirkan diri kepada syirik. Dan terlampau mudah merasa diri itu disihir pun problem juga. Dia sakit sikit, dia fikir ke arah tu, ke arah sihir. Macam sekarang yang tengah viral kan, ada satu orang penceramah yang ada sakit macam-macam. Wallahu a'lam betul atau tidak, saya tak tahulah. Sebab kita memang selalu dengar dia tu memang pernah ada sejarah kena sihir pun sebelum-sebelum pada ni. Jawapan pada empunya badan pun dia tak jelas. Dia tak nak kata macam dia kena, tapi kadang-kadang dalam setengah-setengah kenyataan macam nak kata dia kena. Cuma yang lajunya pihak yang ketiga. Terus ada satu video sihir yang kena pada orang tu ialah sihir katak puru. Dia pula bahas sihir katak puru panjang lebar. Sihir katak puru, lalah orang tangkap gambar tu make up je. Kulit dia tu memang dah ada problem, tapi dia bagi nampak lagi timbul benda tu. Wallahu alam, tak tahulah katak puru ke katak apa ke, kita tak tahu. Tapi yang pasti sihir tu ada. Memang Nabi sebut tentang kesan sihir, Quran pun ada sebut. Tapi terlampau bermudah-mudah merasa diri disihir, itu pun problem. Dia ada beberapa stage lah. Kita tak tolak, tapi kita tidak melihat satu benda tu berlaku mesti unsur sihir. Yang ni pun problem. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Bab yang ke-48 kita berhenti. Kita sambung bab yang ke-49 di bawah tajuk masuk tandas tanpa kain basahan pada kali akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.